Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam negaraku Malaysia. Okey, pada hari ini yang sungguh indah, kumpulan kami ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu wajarkah alam sekitar dicantas demi ekonomi yang perlu diperluas. Kita faham ekonomi sangat penting kepada sesuatu negara, tapi wajarkah alam sekitar itu dicantas demi kepentingan ekonomi ini? Wajarkah? Oleh itu pada hari ini kami akan kupas satu persatu tentang tajuk ini dan memberikan jawapan yang signifikan atas kebenaran yang akan kami cari pada hari ini. Oleh itu, sebelum kita bermula, saya ingin memperkenalkan diri saya dan juga ahli kumpulan saya. Nama saya Ahmad Zakwan bin Matzani, nombor matriks 207953. Saudara Ahmad Eri. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Heri bin Ahmad dengan nombor matriks 208158. Seterusnya. Saudara Naufal. Hai, nama saya Ahmad Naufal bin Ishak, nombor matrik saya 205815. Saudari kita pada hari ini, Saudari Atirah. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama diberi Nur Atira bin Muhammad Rashid, nombor matrik 205407. Sedar bahawa masa amat mencuri kita. Dengan itu saya menjemput pembentang pertama kita pada hari ini iaitu Saudara Naufal untuk menerangkan apakah yang dimaksudkan itu dengan dekolonisasi antropogenik yang merupakan asas kepada kajian kumpulan kami pada hari ini. Dipersilakan Naufal. Baiklah, terima kasih kepada saudara Ahmad Zakwan. Okey. Apakah itu dekolonisasi? Okey. Bidang kajian ini merangkumi topik dekolonisasi. Dekolonisasi ini secara dasarnya bermaksud penyahjajahan iaitu perbuatan pemansuhan kolonialisme yakni penetapan dan pengekalan kekuasaan sebuah negara, menetapkan, mengekalkan dan menguasai lebih dari satu atau lebih wilayah lain. Istilah ini merujuk kepada pembubaran empayar-empayar jajahan yang diwujudkan di seluruh dunia sebelum Perang Dunia Pertama, berikutan peristiwa yang berlaku bertahun-tahun selepas Perang Dunia Kedua. Ia bukan sahaja merujuk kepada penyingkiran penguasaan kuasa bukan asal negara sepenuhnya dalam ruang geografi serta institusi jajahan yang berbeza, tetapi juga penyingkiran fahaman-fahaman pihak penjajah yang memburukkan dan melemahkan jiwa masyarakat dijajah. Dekolonisasi ini secara amnya merupakan satu perkembangan kepada sebuah tanah jajahan. Bangsa yang dijajah akan mempunyai kesedaran untuk membentuk negara mereka sendiri. Mereka akan mewujudkan imej bernegara yang tersendiri. Dekolonisasi juga mampu merancang sebuah negara bangsa yang berkualiti dan berkerajaan sendiri. Seiring dengan kejayaan masyarakat melalui perkembangan dekolonisasi, timbul satu isu yang agak merusingkan banyak pihak. Isu ini juga diketengahkan dan menjadi topik utama kajian ini. Sebelum saya menerangkan tentang isu ini, saya ingin menerangkan sedikit tentang apakah itu maksud alam sekitar. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga boleh dipanggil flora dan fauna. Alam sekitar meliputi beberapa komponen utama. Yang pertama, unit landscape yang berfungsi sebagai sistem semula jadi tanpa pelibatan manusia, termasuk tumbuh-tumbuhan, haiwan, batu bata dan sebagainya serta fenomena semula jadi yang berlaku. Dan seterusnya, sumber sejagat semula jadi serta fenomena fizikal yang tidak mempunyai batasan tertentu seperti udara, air dan iklim tidak wujud dari aktiviti manusia. Okey, kajian ini memfokuskan satu subtopik iaitu antropogenik. Apakah itu antropogenik? Antropogenik ini secara akarnya menjelaskan tentang kemusnahan alam sekitar akibat aktiviti manusia. Kemusnahan ini juga melibatkan flora dan fauna yang dapat menjejaskan ekologi kehidupan di bumi. Kajian ini memfokuskan isu ini kerana terdapat kesedaran mengenai betapa pentingnya alam sekitar kepada kehidupan kita.
Alam sekitar yang sejahtera secara umumnya mampu menjamin kehidupan yang lebih sempurna dan berkualiti. Masyarakat kini, umumnya mereka yang menjadi peneraju ekonomi cenderung mengenepikan perkara ini. Namun begitu, kesan daripada aktiviti ekonomi yang melampau mampu mendatangkan keburukan kepada alam sekitar. Kemudaratan ini juga dirasai oleh semua pihak sama ada yang terlibat ataupun tidak. Maka tindakan ini sering dipersoalkan kerana dianggap tidak adil bagi mereka yang menjadi mangsa kepada keadaan ini. Akhir sekali, antropogenik secara khususnya merujuk kepada semua benda dan perkara yang dihasilkan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Teruskan Ahmad Zakwan. Okey, sangat jelas yang diterangkan maksud antropogenik oleh saudara Ahmad Naufal tadi. Seterusnya kita berpindah kepada isu semasa yang dikaitkan dengan antropogenik, iaitu tentang nadir bumi yang dijumpai di Kedah atau dikenali sebagai REE. Okey, ini merupakan singkatan tentang nadir bumi yang dijumpai di Kedah. Elemen ini dijumpai di Kedah. Kedua, dianggarkan bernilai 62 million. Ketiga, merupakan satu bahan galian jenis mineral. Yang keempat, pengekstrakan bertujuan dijadikan sebagai sumber ekonomi. Yang terakhir, melalui kerjasama syarikat antarabangsa yang memiliki anak syarikat Kuala Lumpur. Okey, kita akan pergi lebih mendalam tentang nadir bumi atau REE. Pertama sekali, kenapa memilih topik ini? Kerana topik ini berkaitan dengan alam sekitar. Dalam bidang falsafah, banyak menekankan tentang berapa pentingnya menjaga alam sekitar kerana setiap manusia mempunyai akal. Baru-baru ini banyak pandangan berbagai pihak dikemukakan sejak pengumuman Menteri Besar Kedah berhubung kewujudan sumber unsur nadir bumi di jelapang padi itu. Orang ramai gusar impak pelombongan terhadap alam sekitar dan pertembungan guna tanah, khususnya konflik membabitkan hutan simpan. Ramai orang takut kerana hutan simpan sekarang sudah sedikit dan akan menjejaskan alam sekitar. Pandangan mengenai kuantiti dan nilai rizabnya unsur nadir bumi dilihat terlebih anggar yang kebaruan. Tetapi kesan positif pulangan ekonomi penghasilan mineral strategik ini dapat disangkal. Kebanyakan pandangan dilontarkan konteks dan maklumat asas tanpa mengetahui kedudukan sebenar. Bagi tujuan menjernihkan kefahaman potensi sumber nadir bumi ini, kita perlu tahu apa yang dapat dimanfaatkan untuk negara dan penting perlu dijelaskan untuk membantu masyarakat menilai lebih objektif. Pertama sekali, anda semua tahu apa maksud unsur nadir bumi. Unsur nadir bumi ialah mineral strategik dengan pelbagai penggunaan dalam sektor elektronik, optik, magnet dan produk pemangkil. Secara umumnya, unsur nadir bumi wujud meluas di permukaan bumi, namun kepekatannya mewajarkan diekstrak dan dilombong secara berekonomi adalah terhad. Kenapa terhad? Adalah kerana pelombongan sangat sukar untuk dibuat dan memerlukan ramai tenaga kerja. Pada 3 Disember 2020, Kedah semalam mengumumkan ia menandatangani satu perjanjian dengan sebuah syarikat usaha sama syarikat tempatan berpangkalan di Kuala Lumpur untuk melombong elemen nadir bumi atau dikenali sebagai REE. Perjanjian dengan syarikat ini dipercayai mempunyai rakan kongsi antarabangsa dan membolehkan ia mengekstrak mineral yang disebut Menteri Besar Kedah iaitu Muhammad Sanusi Muhammad Noor, mungkin bernilai sehingga 62 million. Sangat banyak bukan nilai itu? Hal ini kerana REE tidak mengandungi radioaktif dan mineral banyak, tetapi ia banyak di Kedah termasuk di kawasan Sik, Ulu Muda dan Baling dan ada sedikit di Lenggong, Perak. Perjanjian antara kerajaan negeri dan syarikat ini ditandatangani minggu lalu, tetapi beliau enggan menamakan mineral atau syarikat terlibat. 3 mineral utama yang peratusan kandungan unsur nadir bumi amat tinggi dan menjadi sumber utama pengeluaran dunia ialah basnasit, monazit dan zirconium. Cabaran utama pula yang dihadapi untuk projek REE ini ialah penghasilan nadir bumi daripada sumber mineral adalah bahan buangan tercemar. Ini yang semua orang takut sekarang kerana ia melibatkan alam sekitar dan akan mungkin menjejaskan kemakmuran negara. Logik penghasilan unsur nadir bumi Asia Rare Earth
atau ARE di Ipoh, Perak suatu masa dahulu adalah menggunakan zirconium sebagai bahan proses dihasilkan daripada aktiviti pemprosesan amang, iaitu hasil sampingan aktiviti melombong. Sumber kedua dikenal pasti yang kini wujud untuk menjadi tumpuan industri sumber nadir bumi radioaktif, iaitu di Lempun Jerapang ION dan singkatannya IAC di banyak lokasi negara ini. Kajian menunjukkan IAC hanya wujud di negara sekitar Khatulistiwa dan Subtropika. Maaf. Walau bagaimanapun, perasuan kandungan unsur nadir bumi dalam IAC adalah rendah. Ini adalah unsur nadir bumi bukan radioaktif dan mengandungi peratusan kategori tinggi HREE yang lebih baik berbanding unsur nadir bumi daripada sumber mineral. Bagi jangka masa panjang, untuk mengoptimumkan manfaat boleh diperoleh daripada sumber berharga ini, langkah perlu dimulakan bagi memperoleh pemprosesan lanjut bagi melelaikan unsur nadir bumi perlu dibangun atau dikuasai. Kita perlu fokus juga kesan negatif untuk projek ini. Kesan negatif aktiviti perhubungan dan penguasaan banyak dikaitkan dengan aktiviti penghasilan unsur nadir bumi oleh Linas di Kuantan dan ARE di Ipoh dahulu. Ini merupakan contoh-contoh yang mungkin menjejaskan alam sekitar. Isu impak alam sekitar terjana daripada aktiviti dua loji berkenaan berhubung penghasilan bahan buangan tercemar dengan bahan radioaktif. Namun, nadir bumi cadangan kaedah perhubungan ISL dan pemprosesan bagi menghasilkan nadir bumi berkarbonat adalah berbeza daripada aktiviti dilaksanakan kedua-dua loji, iaitu loji tadi di Linas di Kuantan dan di ARE di Ipoh. Langkah tempatan dalam bentuk pendekatan kejuruteraan dalam amalan pengurusan terbaik selepas mengambil kira aspek geologi, geofologi setempat dikenal pasti dalam gerak kerja perlombongan dan pemprosesan nadir bumi. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia juga mengambil langkah sebagai jabatan teknikal utama dan pemegang teguh taruh melangkah setapak ke hadapan menyediakan prosedur SOP bagi memastikan keselamatan dan tidak menjejaskan alam sekitar. Perlombongan lestari seharusnya dijadikan prasyarat sebagai keputusan berhubung operasi perlombongan agar kesilapan tidak berlaku seperti yang oleh Linas di Kuantan dan di ARE di Ipoh. Hala 7G2 perlu disediakan bagi memastikan sumber asli penting ini dapat membawa kebaikan kepada komuniti yang tinggal berhampiran sumber ekonomi negara dan kekayaan terhasil. Seterusnya, itu saja untuk saya. Saya memindahkan kepada seterusnya Ahmad Zakwan. Terima kasih. Terima kasih atas saudara Ahmad Naufal dan juga Ahmad Heri atas pembentangan sungguh menarik tadi. Okey, kita teruskan pula kepada saudari Atirah untuk menerangkan apakah kesan aktiviti ekonomi ini terhadap alam sekitar. Baiklah, terima kasih saudara Zakwan. Maka saya dipertugaskan untuk menerangkan tentang kesan aktiviti ekonomi terhadap alam sekitar. Semua maklum bahawa setiap aktiviti ekonomi itu akan ada kesannya, sama ada kesan baik ataupun kesan buruk terhadap manusia, ekologi dan juga alam sekitar. Namun pada hari ini kita bercerita tentang kesan negatifnya terhadap alam sekitar kita. Sungguh pun aktiviti ekonomi ini sebenarnya mendatangkan pendapatan kepada masyarakat, negara dan penduduk sejagat. Namun harus kita nilai, wajarkah alam sekitar kita ini dicantas? Kita berbalik semula kepada tajuk perbincangan kita pada hari ini. Wajarkah alam sekitar kita dicantas? Semata-mata demi kepentingan ekonomi kita yang perlu diperluas. Maka mari kita nilai dan teliti satu persatu kesan aktiviti ekonomi ini terhadap alam sekitar kita. Baiklah, yang pertamanya, kesan aktiviti ekonomi memusnahkan ekosistem. Bagaimana kita mengatakan bahawa ekosistem ini akan musnah apabila berlakunya kegiatan ekonomi yang tidak terkawal. Seperti mana kita katakan tidak terkawal apabila tiada lesen-lesen yang sah diluluskan oleh pihak-pihak berwajib serta aktiviti ekonomi ini diteroka secara haram.
maka ekosistem ini akan diteroka tanpa mengikut piawai yang telah ditetapkan. Jadi terputuslah segala rantaian makanan serta habitat-habitat asal kehidupan kita di muka bumi ini. Seterusnya, yang kedua, kita lihat menggugat hidupan flora dan fauna. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia ini beriklim hutan hujan tropika iaitu bercuaca panas dan lembap sepanjang tahun yang begitu sesuai untuk semua kehidupan sama ada flora ataupun fauna. Dan semua umum juga mengetahui bahawa negara kita memang kaya dengan nilai-nilai ekosistem, nilai-nilai ekologi yang sangat bernilai yang kebanyakannya tidak dapat di negara-negara lain. Sebagai contoh kita lihat bunga yang terbesar di dunia iaitu bunga Rafflesia bertempatnya, hidupnya di Malaysia. Namun apa yang akan berlaku sekiranya habitat flora dan fauna ini terus diteroka tanpa terkawal serta tanpa piawai yang betul? Maka kehidupan flora dan fauna ini akan dimusnahkan begitu sahaja. Tiada nilai yang akan diperlihat pada generasi masa hadapan jika flora dan fauna ini tidak terus dipelihara oleh masyarakat pada zaman kini. Jangankan kerana mengejar wang ringgit sehingga tergadai masa depan anak cucu kita di masa hadapan. Seterusnya yang ketiga, kita lihat kesannya iaitu mendatangkan pencemaran air, udara dan bunyi. Kesan ini kita lihat merupakan perkara yang agak remeh untuk dipandang, namun kesannya amat besar. Bagaimana saya katakan begitu? Apabila kita lihat berlakunya pencemaran air saat aktiviti ekonomi ini mula diperluas. Apabila berlakunya aktiviti perlumbungan untuk mengekstrak nadir bumi ataupun apa-apa jenis bahan elemen yang dikeluarkan daripada perut bumi, maka berlakulah aktiviti perlumbungan yang secara tidak langsung menyebabkan bahan buangan ini akan dilepaskan ke dalam sungai. Ataupun bahan-bahan kimia yang tidak digunakan semasa mengekstrak bahan-bahan elemen nadir bumi ini akan dibebaskan ke dalam sungai, tasik dan juga tidak mustahil untuk masuk ke dalam lautan. Apabila berlakunya pencemaran air bukan sahaja memberi akibat kepada kaum manusia, maka turut memberi akibat kepada hidupan-hidupan yang menggunakan air tersebut. Seperti yang kita tahu, kehidupan kita amat bergantung kepada air, sedangkan komposisi tubuh manusia pula juga 70% daripadanya adalah daripada bahan bendalik iaitu cecair. Jadi, bagaimana kita katakan bahawa air ini merupakan satu elemen yang tidak penting? Jadi, perlulah kita menjaga kebersihan dan memelihara air yang ada di atas muka bumi kita. Seterusnya, kita melihatkan kepada pencemaran udara. Apabila berlakunya pencemaran udara, sama ada berlakunya kabus tebal ataupun penipisan lapisan ozon daripada wasap-wasap kilang, daripada asap-asap kenderaan berteknologi tinggi, berkuasa tinggi, maka berlakulah penyakit-penyakit yang tidak diingini. Apabila berlakunya radang-radang pernafasan, berlakunya penyakit-penyakit yang melibatkan sistem respirasi, juga penglihatan. Bila berlakunya keterbatasan penglihatan, banyak kesan-kesan lain yang akan kita peroleh seperti kemalangan jalan raya yang meningkat kadarnya serta melibatkan juga penyakit-penyakit kulit. Seterusnya kita melihatkan kepada pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi ini mungkin tidak berlaku di semua tempat, tapi melibatkan kepada kawasan sekitar yang terlibat daripada aktiviti perlumbungan elemen-elemen nadir bumi tersebut. Apabila berlakunya pencemaran bunyi, secara tidak langsung kawasan tersebut tidak lagi aman dan juga tenteram untuk didiami. Seterusnya kita melihat kepada meningkatkan risiko bencana alam. Seperti yang kita tahu, bencana alam merupakan perkara yang amat ditakuti dan digeruni oleh semua umat sejagat. Maka apabila berlakunya pengekstrakan sumber bumi ataupun lebih terang iaitu kegiatan ekonomi yang tidak terkawal, maka bencana alam akan meningkat. Seperti yang dapat kita lihat baru-baru ini yang baru saja berlaku, banjir besar melibatkan beberapa buah negeri di Malaysia yang berlaku puncanya daripada kegiatan perhutanan yang tidak terkawal. Mungkin pada awalnya kegiatan perhutanan ini tidak memberi kesan yang besar, tapi akan mendatangkan kesan pada jangka masa panjang. Seperti yang kita lihat pada awalnya, kegiatan ini sebenarnya amat mendatangkan keuntungan. Banyak sektor-sektor baru diteroka, sektor-sektor baru dibuka, memberi peluang pekerjaan kepada ramai masyarakat. Namun kesannya kita lihat pada masa kini berlakunya runtuhan tanah, gelinciran-gelinciran, gelongsoran tanah yang tidak terkawal, berlakunya banjir-banjir besar akibat tiada lagi kawasan tadahan hujan untuk kita menampung turunan-turunan hujan yang berlaku. Dan maka akhirnya berlakulah
bencana-bencana seperti banjir besar, gelongsoran tanah, limpahan-limpahan air sungai itu tidak terkawal dan tidak terbendung oleh kawasan tadahan air hujan ini. Seterusnya, pengeksploitasian sumber alam akan berlaku secara berleluasa. Ini yang dikatakan dengan kegiatan serampang dua mata apabila kita mulanya ingin meneroka sumber alam iaitu nadir bumi, namun kawasan sekitarnya perlu diteroka untuk meletakkan penapakan mula untuk membuat tempat beroperasinya pengekstrakan nadir bumi tersebut. Jadi, secara tidak langsung akan berlakunya aktiviti penebangan hutan, penerokaan habitat yang akan mendatangkan kesan buruk kepada masa hadapan. Habitat flora dan fauna juga akan diteroka secara meluas dan tidak terbendung. Maka pihak-pihak berwajib tidak mampu mengawal apabila perkara ini telah berlaku. Jadi, wajarkah alam sekitar kita ini dipertaruhkan demi keuntungan pada masa kini yang akan mendatangkan kesan pada masa hadapan? Sekian daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada saudari Atirah kerana menerangkan dengan secara termesi apakah kesan aktiviti ekonomi terhadap alam sekitar. Dengan itu saya bergerak kepada apakah itu kepentingan alam sekitar terhadap ekologi kita. Yang pertama, menjamin kehidupan yang sejahtera. Kenapa? Kerana kita dapat lihat pada kesan aktiviti ekonomi itu, dia telah cakap ada pencemaran air, udara dan bunyi. Bagaimanakah kita mahu hidup dalam keadaan yang sejahtera jika terdapat banyak pencemaran, banyak kejadian bencana alam. Saya bagi contoh, hutan merupakan satu tempat tadahan hujan. Dengan negara kita beriklim tropika, kita menerima taburan hujan yang sangat banyak. Dengan itu, kalau hutan ini tidak dijaga, bagaimanakah kita mampu untuk mencegah daripada berlakunya banjir? Bagaimanakah kita mampu untuk mencegah terjadinya tanah runtuh? Kerana tiada lagi akar-akar pokok yang akan mencengkam tanah untuk menghalang tanah runtuh ini. Ia akan menyebabkan pelbagai masalah seperti masalah penurunan iklim, pemanasan global dan berbagai lagi banyak masalah yang akan muncul. Bagaimanakah kita akan dapat hidup dengan sejahtera jika masalah ini sering terjadi dalam kehidupan kita? Yang kedua, ia adalah menjadi sumber kehidupan. Tidak kira bagi flora dan juga fauna dan juga bagi manusia. Terdapat juga manusia seperti golongan orang asli yang menjadikan hutan ini sebagai sumber kehidupan mereka. Mereka tinggal di dalam hutan. Mereka mencari makanan dan sumber pendapatan di dalam hutan. Bagaimanakah akan terjadi kepada mereka jika hutan ini dicantas, jika alam sekitar ini dicantas, dibuang demi untuk ekonomi orang lain? Bagaimanakah haiwan di situ untuk kekal hidup jika alam sekitar ini dirampas, diragut daripada mereka? Juga tumbuh-tumbuhan untuk hidup jika tiada lagi pokok-pokok besar yang akan melindungi mereka. Yang kedua, ia akan menjamin sumber ekonomi yang berterusan kerana hutan ini sangat kaya akan sumber ekonomi. Saya bagi contoh seperti buluh, rotan untuk membuat perabot sebagainya, gaharu dan cengar. Bagaimanakah jika kita hanya nampak balak itu sebagai sumber pendapatan? Bagaimanakah dengan sumber ekonomi yang lain? Untuk membangunkan kembali hutan, ia memakan masa amat lama sehingga 30 hingga 40 tahun. Dan ini akan menyebabkan sumber ekonomi ini terbantut. Kita tidak dapat, kita terpaksa import daripada negara-negara luar. Adakah ini berbaloi kepada negara kita? Sudah semestinya tidak. Dan yang keempat, menjamin ekosistem yang stabil. Sebagaimana saya sebutkan sebentar tadi, ia adalah sumber kehidupan bagi flora dan fauna. Bagaimanakah jika kita rampas rumah-rumah haiwan, iaitu hutan, daripada mereka? Mereka dengan menyebabkan ini, ekosistem mereka akan terganggu, sumber makanan mereka akan terganggu, dan ia akan menyebabkan mereka mulai masuk ke dalam komuniti manusia di sekitar mereka. Ini akan menyebabkan kacau bilau lah. Sebab apa? Haiwan-haiwan mula ingin memasuki. Saya bagi contoh, ketika ada kejadian gajah telah masuk ke dalam kawasan rumah. Kerana apa? Habitat mereka diganggu, habitat mereka diceroboh, habitat mereka dicantas, hutan mereka dicantas. Bagaimanakah ini akan menyebabkan ekosistem mereka kekal stabil jika rumah mereka tiada? Saya bagi contoh, jika keadaan kita tiada rumah, bagaimanakah kita hendak hidup dengan stabil? Jika kita tiada makanan, bagaimanakah kita hendak hidup? Fikir apabila berada di tempat mereka. Dan yang kelima, berbentuk komuniti yang mempunyai nilai kebersamaan. Kerana apa? Hutan juga merupakan
bukan salah satu tempat untuk berekreasi keluarga, untuk hutan juga tempat untuk kita buat camp dan juga bersama-sama bersatu untuk menjaga alam sekitar. Dengan itu alam sekitar ini merupakan satu tempat yang bagus untuk kita membina nilai kebersamaan untuk menjaga mereka dan membuat pelbagai aktiviti yang menguntungkan diri kita sendiri dan juga menguntungkan alam sekitar itu sendiri. Dan kita perlulah menjaga alam sekitar ini seperti kita menjaga nyawa kita sendiri. Kerana apa? Kita tidak akan dapat hidup tanpa alam sekitar ini. Alam sekitar ini telah hidup berjuta tahun dahulu sebelum kita. Adakah kita lebih berhak untuk hidup di dunia ini berbanding mereka? Tidak. Kita kena saling menjaga antara satu sama lain. Alam sekitar juga telah memberikan kita oksigen. Bagaimana kalau alam sekitar ini tidak ada? Bagaimanakah oksigen ini tidak ada di dalam kehidupan kita? Semestinya kita tidak dapat hidup seperti sekarang. Dengan itu, alam sekitar ini amatlah perlu dijaga dan ekonomi juga memang perlu dijaga, tapi kita hendaklah menggunakan cara dan medium yang sesuai agar sama-sama mendapat keberuntungan. Dengan itu dapat dirumuskan secara holistiknya. Kemandirian alam sekitar perlu dijaga demi generasi hadapan. Sifat tamak dan egois manusia yang mengeksploitasi alam sekitar telah mendatangkan banyak kesan buruk. Oleh itu, sebagai pemimpin dan khalifah di bumi Tuhan ini, kita sewajarnya melestarikan alam sekitar yang menjadi sumber kehidupan alam sejagat. Oleh itu, wajarkah alam sekitar dicantas demi ekonomi yang diperluas? Sama-sama kita fikirkan, sama-sama kita renungkan. Ekonomi sangatlah penting, tetapi alam sekitar juga merupakan sumber yang sangat penting kepada kehidupan kita. Bagaimanakah kita mampu hidup di dunia ini tanpa alam sekitar? Fikirkanlah dan jagalah alam sekitar kita ini sebaik mungkin selagi nyawa di kandung badan. Okey. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.